أحييكم بتحية الإسلام تحية طيبة مباركة من عند الله فالسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وكفى بالله شهيدا نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم اللهم حون علينا مصائب الدنيا ورضنا بقضائك وقدرك وتولنا في الدنيا والآخرة فإنك خير المتولين يا رب العالمين فأما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا Sadaqallahul Azim. Maksudnya, dan perempuan-perempuan yang kamu bimbang penderhakaan mereka, hendaklah kamu beri mereka nasihat. Hendaklah kamu berpisah dari tempat tidur mereka. Kemudian pukullah mereka. Sadaqallahul Azim. Yang berusaha nazir ataupun pengerusi surau Al-Amin di Bandar Tun Hussein On, Abang Syukri, Abang Amiruddin dan abang-abang ahli jawatan kuasa tadbir surau Al-Amin, Tuan Imam, Tuan Bilal, sidang jemaah, tetamu-tetamu yang boleh menelusuri kuliah melalui Maya online bersama dengan Ustaz Yusri Arifin pada malam ini bicara kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam, pendidikan anak-anak mengikut acuan dan kurikulum Islam. Kita sampai pada muka surat 137 dan 138 ayat yang saya bacakan tadi daripada surah An-Nisa ayat 34 dan seterusnya 35. Kita sambung Tarbiyatul Aulad fil Islam pada malam ini, pendidikan anak-anak mengikut acuan dan kurikulum Islam. Pada malam ini terus untuk jimatkan masa, kita sedang mengupas berkaitan dengan 4 langkah yang perlu dilakukan oleh suami sebelum mentalak ataupun menceraikan sang isteri. Kita detailkan satu persatu berpandukan surah An-Nisa ayat 34 yang Allah menyatakan langkah yang perlu diambil, tindakan yang sewajarnya apabila isteri melakukan nusyus ataupun derhaka sebelum mentalak ataupun menceraikannya. Maka ada langkah-langkah yang telah kita belajar. Yang pertama iaitulah memberi nasihat dan bimbingan, di mana ayat tadi menyatakan perempuan-perempuan yang kamu bimbang penderhakaan mereka, takut mereka derhaka ataupun nusyus, maka Allah katakan fa'izuhunna, maka bagilah nasihat kepada mereka, bagilah mau'izah kepada mereka, bagilah peringatan kepada mereka. Isteri yang nusyus iaitulah isteri yang derhaka, isteri yang sudah buat perbuatan yang melampau, dan nusyus itu artinya meninggi diri. Nusyus itu artinya wanita yang bersikap sombong terhadap suaminya, isteri yang tidak mahu melakukan perintah suaminya, isteri yang berpaling daripada suaminya, isteri yang membenci suaminya. Dan kita telah sebut juga ada 16 perkara yang disebut oleh Syarafuddin An-Nawa ataupun Imam Nawawi di dalam kitab Al-Majmu'. Antaranya masuk kategori isteri itu nusyus apabila menolak ajakan suami untuk bersetubuh, isteri benci kepada suami
Isteri menengking suami dengan nada yang tinggi. Isteri keluar rumah tanpa izin suami. Isteri melawan kata-kata suami. Sampailah kita telah sebut ada 16 perkara, antaranya isteri tidak mengendahkan panggilan suami, mempunyai hubungan rahsia dengan lelaki lain. Semua isteri-isteri yang melakukan perkara tersebut, maka dia telah derhaka, dia telah nusyus. Maka isteri yang nusyus tidak layak mendapat nafkah. Kita sebut di antaranya orang yang nusyus, isteri perempuan-perempuan yang nusyus, ayat menyatakan sebelum menceraikannya, fa'izuhunna, maka berilah nasihat, mau'izah, peringatan kepada mereka. Dan kita telah kupas berkaitan dengan cara memberi nasihat ini. Dan yang keduanya, berpisah tempat tidur. Pada bulan lepas kita telah mengupas perkataan wahjuruhunna fil madaji', dan berpisahlah kamu dari tempat tidur mereka. Okey, berpisah tempat tidur. Madaji' ni tempat tidur. Jangan sebagaimana kita buat apabila tidak sehaluan, berlaku konflik rumah tangga, lalu kita sudah tidak hidup sebumbung. Kita tinggalkan rumah, awak duduk rumah awak, saya duduk ke hotel. Itu tak betul. Ataupun kita hantar dia balik rumah mak dia. Ataupun kita berpisah bukan sekadar tidak bersekedudukan, bahkan kita tidak mempedulikannya. Makna berpisah tadi madaji'. Madaji' ni katil. Duduk sebumbung tetapi kita tidak seketiduran. Untuk memberi pengajaran kepadanya. Di antara cara iaitulah kita hijrah. Kita berpisah. Kita meninggalkan tempat tidur. Wahjuruhunna. Dan jika mereka masih berdegil, masih nusyus, maka pulaulah mereka di tempat tidur. Kaedah boykot, kaedah memulau ataupun kaedah kita hijrah ini adalah untuk memberi kesan. Macam mana kita memulau produk-produk Israel, Yahudi untuk memberi kesan pada ekonomi supaya mereka tidak menembak dan membedil, mengganyang semenanjung Gaza. Maka kita memboykot, memulau. Salah satunya iaitulah untuk memberi tekanan kepadanya. Memboykot. Maka kat sini wahjuruhunna, memulaukan mereka di tempat tidur, boykot mereka. Dan kita juga telah belajar iaitulah penting madaji'. Madaji' ini ialah tempat tidur. Jadi kita tinggal tempat tidur. Tempat tidur itu katil, bukan kita tinggal rumah berbalah lalu kita pun tinggal rumah tak balik-balik. Itu tak betul. Tempat tidur saya masih duduk di rumah tapi kita tidak tidur sekatil. Apa di antaranya? Kalau kita tidur sekatil sekalipun, madaji' ni katil kan. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka meninggalkan katil tadi kerana takut kepada Allah. Bangun malam kan. Madaji' ni tempat tidur. Itu surah As-Sajdah yang kita baca kan. Setelah sujud sejadah, sajada wajhalil ladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwati. Bangun daripada tu kita pun sambung ayat ini. Iaitulah daripada surah Sajdah. Surah Sajdah ayat 15 ini separuh kita baca tatajafa junubuhum fil madaji'. Madaji' itu tempat tidur ataupun katil. Dia bangun malam tadi untuk mendirikan malam kerana khaufan, takut kepada Allah. Perkataan madaji' itu iaitulah katil. Bahkan ada yang menyatakan maksud ayat tadi iaitulah kita tidak mengadakan hubungan kelamin dengan isteri. Masih tidur sekatil tetapi tidak melakukan hubungan intim dengan isteri. Padahal hari Khamis malam Jumaat biasanya tak cuti lah. Dia pun tak uzur. Tapi kita tak pedulikan dia. Bahkan kalau tidak hari Khamis malam Jumaat pun kita tidur, biasanya kita ganggu dia, kacau dia. Tapi hari itu kita tidur, kita tidak peduli pun pada dia, memberi kesan dari sudut moral, dari sudut jiwa, dari sudut spiritual, dari sudut perasaan. Dia rasa hinanya dia ada, dia pakai macam Cinderella, pakai wangian, pakai cantik melaram. Dia berhajat, tiba-tiba suami buat dondo aja. Itu memberi kesan jiwa, iaitulah pulau mereka dengan cara tidak melakukan hubungan kelamin dengan mereka. Maksud ada yang menyatakan maksud ayat ini iaitulah berbaring dengan mereka di atas katil tetapi membelakangi mereka. Tidur sekatil
Tetapi pada katil yang sama, madaji' ataupun sarir, mereka duduk di atas katil yang sama tetapi membelakangi mereka. Kadang-kadang memberi kesan lebih daripada bagi nasihat, dia tak dengar. Tapi apabila dia buat begitu, dia rasa terhina, dia rasa betapa dia ini disisihkan kerana suami membelakangi dia. Ada jiwa sentimental value. Jiwa perempuan ini yang dia terasa dia dihina dengan cara begitu, dengan cara tidak disentuh dan dibelakangi mereka, tidak berpaling muka. Dulu muka-muka bertemu, sampai hidung bertemu, bibir bertemu, berpeluk. Tapi kerana dia nusyus, walaupun dia cuba memeluk, cuba mendepani, tetapi orang yang bergelar suami tadi memberi belakang saja. Tak tengok muka dia yang ayu. Dia rasa tersisih, rasa malu, rasa terhina. Mungkin dia tidak nusyus lagi, tidak derhaka lagi. Ataupun cara yang ketiga, tidak bercakap langsung dengan mereka. Sebagaimana kaedah memulau memboikot ini, Ibnu Mughaffal menyatakan kepada anaknya, la ukallimuka abadan. Aku tidak akan bercakap dengan kamu sampai bila-bila. Kenapa dia pulau? Kerana dia telah melanggar hadis Nabi, jangan melastik. Nabi kata, tak boleh melastik. Tiba-tiba anak dia ni melastik juga. Lalu dia memboikot setelah diberi nasihat berkali-kali, dia memboikot dengan cara tidak bercakap dengan anaknya sampai dia melaksanakan hadis Nabi tadi. Habis daripada ayat iaitulah wahjuruhunna fil madaji', kita sambung ayat tadi wadribuhunna, dan pisahlah kamu daripada tempat tidur, kemudian wadribuhunna, kemudian pukullah mereka. Fa in ata'nakum fala tabghu alaihinna sabila, maka jika mereka patuh kepada kamu, janganlah kamu mencari jalan untuk memberatkan mereka lagi. Kita nak perkataan yang ketiga, kaedah teknik yang ketiga, iaitulah selepas daripada berpisah tempat tidur sebagai memberi penyiksaan jiwa. Moga-moga perempuan ataupun isteri tadi kembali kepada kebenaran, tidak nusyus lagi. Dan kalau dia masih nusyus, cara yang kedua iaitulah berpisah tempat tidur pun tidak memberi kesan, maka Allah kata wadribuhunna, maka pukullah mereka. Daripada perkataan daraba ni pukul, okey, idrib bi'asakal hajar, Allah sebut dalam Al-Quran banyaklah. Bahkan perkataan daraba ini tak sama dengan pukul juga dengan perkataan fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Maka pukul mereka, cabut mereka, sebat mereka dengan 100 kali sebat. Ini dalam surah An-Nur cerita tentang orang yang melakukan zina. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Penzina perempuan, penzina lelaki, sabit kesalahan, fajlidu, maka hendaklah kamu pukul mereka, sebat mereka, cabut mereka sampailah 100 kali. Ini diguna perkataan jildun. Jildun ni kulit. Maka pukul tadi kena kulit yang dipanggil sebat. Tapi untuk isteri Allah tak kata fajlidu, Allah kata fadribu. Wadribuhunna, maka pukullah mereka. Sama-sama kita kupas apa penaksiran antara maksud ataupun yang ditafsirkan, yang dihurai oleh Syekh Abdullah Nasir Ulwan pada muka surat 137. Abang Amiruddin ada kitab dan sebahagian kecil jemaah di Surau Al-Amin ada kitab, boleh tengok pendidikan anak-anak dalam Islam. Tarbiyatul Aulad fil Islam, pendidikan anak-anak dalam Islam, muka surat 137 nombor 3. Ustaz baca untuk menghuraikan. Apa dia? Pukul yang tidak mencederakan. Kita akan kupas kaedah teknik pukul yang tidak mencederakan. Sebelum daripada tu sidang jemaah, izinkan Ustaz baca nas yang asal daripada kitab Arab. Okey, kitab Arab ni macam ni. Okey, ni yang asal ataupun nas yang dalam bahasa Arab. Okey, kita baca, kemudian tuan-tuan yang ada kitab bahasa Melayu tu boleh tengok. Pada muka surat 136. 136. Kitab kita 137. Nombor 3 ya. Izinkan Ustaz baca. Antaranya ad-darbu ghairal mubarrah. Iaitulah pukul yang tidak mencederakan. Dia kata, "Idza kana bi'tiqadihi annahu yanfa'u."
Ustaz terjemahkan yang bahasa Arab dulu. Lepas tu kita tengok buku tu. Bagaimana pukul yang tidak menyakitkan ataupun membahayakan ataupun tidak memberi bekas ini ataupun ghairul mubarrah, tidak mencederakan. Bagaimana? Dia kata, iza kana bi'tiqadihi annahu yanfa'u. Apabila kamu beranggapan dengan melakukan yang demikian, dengan melakukan pukulan itu, yanfa'u, dia memberi manfaat. Setelah tidak memberi manfaat nasihat, kemudian hijrah pulau, boikot tempat tidur tidak memberi manfaat, maka kamu terpaksa pukul mereka. Maka pukullah seandainya tindakan memukul isteri itu memberi faedah ataupun manfaat. Iza kana bi'tiqadihi annahu yanfa'u. Apabila dengan melakukan pukulan kepada isteri itu memberi faedah, memberi manfaat, menyebabkan isteri itu insaf, maka dibolehkan pukul. Wa yashtaritu fihi, dan disyaratkan dalam memukul isteri tadi, alla yakuna syadidan, bahawasanya pukulan itu tidaklah kuat. Syadidan, tidaklah teruk. Syadidan, tidaklah menyakitkan. Syadidan, tidaklah membahayakan. Kita pukul tadi bukan untuk menyakiti, menzalimi, mendera dan juga mencacatkannya. Jangan pukul dengan pukulan yang teruk, yang membahayakan, yang menyakitkan. Summa bittali alla yatruku asaran fi jismil mar'ah. Dengan di antara kriterianya, kalau kita pukul pun tidak memberi asar, kesan pada jisim, tubuh, abdomen, body, tempat almar'ah, perempuan tadi. Kalau kita tampar dia, bekas 5 ni dekat pipi ni, tak boleh. Kalau kita pukul dia sampai patah tangan dia, pijak dia, terajang dia, tendang dia, flying kick dia, itu pukul yang menyakitkan. Bukan untuk mentarbiah, mendidik dan mengasuh. Wa yashtaratu kazalika alla yakuna darbu fil mawadi', dan disyaratkan demikian juga supaya tidaklah pukulan tadi dipukul fil mawadi' di tempat-tempat mu'ziyah, yang menyakitkan, yang mencederakan, yang membahayakan. Yang pertama, kal wajhi, seperti memukul di wajah ataupun muka. Jadi kalau kita nak pukul walaupun boleh, jangan kita tampar. Kerana kita tampar ini di muka, kita tumbuk di muka, kita pukul di muka. Apa yang ada di muka? Lambang kecantikan kan? Lambang kecantikan. Bahkan Nabi kata, iza daraba ahadukum, apabila seseorang daripada kamu memukul, falyattaqil wajh, hendaklah kamu menghindari daripada memukul di bahagian muka. Tak boleh kita pukul. Tambah-tambah isteri yang mukanya kita kucup, kita cium, kita peluk. Tiba-tiba kita pukul pada satu saat dia nusyus. Tak boleh. Walaupun pukul, tapi tak boleh pukul di muka. Yang keduanya kan di muka ini ada telinga. Telinga ni di kepala. Mata ni di kepala. Hidung ini di kepala. Mulut ini di kepala. Ada 4 anggota paling penting di kepala ini, dia dinamakan panca indera. Mata ni, panca indera ada 5 saja. Mata, telinga, hidung dan juga mulut. Kita boleh mencium bau dengan hidung, merasa makanan sedap tak sedap, masin tawar dengan mulut, melihat pandangan, melihat panorama alam, melihat keindahan ini dengan mata, dengan telinga boleh dengar. Keempat-empat semua ada di kepala. Yang kelima, panca indera ini ada pada abdomen, iaitulah pada badan kita, tangan. Tangan ni ada boleh merasa. Boleh merasa dia tajam. Tapi antara 5 panca indera yang kita ada deria bau, deria rasa tadi, deria dengar, deria sentuh, keempat-empat ada di muka. Tiba-tiba kita pukul di muka, mungkin gegendang telinganya rosak. Mungkin benjol matanya. Mungkin berdarah hidungnya, mungkin patah giginya. So elak daripada, tak boleh kal wajhi wasadri, begitu juga di dada, tak boleh di bahagian dada. Dada ini penting, ada hati, jantung, limpa. Kita terajang, kita flying kick, kita tendang, kita pijak di dadanya, sesak nafas dia, boleh mati, boleh masuk ICU. Wal batni, begitu juga tak boleh. Contohnya batn ini perut. Dalam perut ini ada usus perut, ada maidah. Kita pijak dia sampai pecah usus perut dia. Ini contoh-contoh syarat, walaupun memukul tak boleh.
Wa huwa bihazi syurut ila tahdid. Dan ingatlah semua syarat-syarat yang disebut, jangan pukul membahayakan, menyakitkan, jangan pukul di muka, jangan pukul di dada, jangan pukul di perut, dan syarat-syarat yang disebutkan ini kita pukul pun semuanya adalah untuk tahdid, iaitulah untuk menggetarkan dia. Tahdid untuk sebenarnya mengancam dia. Tahdid untuk menakut-nakutkan dia, untuk menggertak dia saja. Aqrabu minhu, iaitulah dianya untuk kita menakut-nakutkan dia, ilal ilam wal izab, berbanding dengan kita menyakitkan dia dan menyiksa dia. Jadi kita buat begitu itu sebenarnya untuk memberi gertakan, menggertak, ataupun untuk kita bagi ancaman, ataupun untuk kita bagi warning kepadanya. Alaman bi anna rasul wa huwal qudwatus salih. Tambah-tambah kita semua alim, kita semua tahu, kita semua maklum bahawasanya Rasulullah dia adalah qudwatul, contoh suri tauladan salih yang baik, yang elok, yang nabi yang menjadi suri tauladan, contoh ataupun menjadi idola. Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya pada batang tubuh Nabi Muhammad, tindakan Nabi Muhammad, kelakuan Nabi Muhammad, kata-kata Nabi kita itu udwah hasanah. Udwah ni contoh tauladan, suri tauladan, sampel ataupun model. Modeling ini menjadi satu model yang kita nak tiru, tambah-tambah kita tahu iaitulah contoh Nabi yang menjadi role model, di mana Nabi lam yadrib imra'atan qat. Nabi tidak pernah memukul isteri walaupun sekali. Kama rawahu, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad an Aisyah radhiyallahu anha, bahawasanya Aisyah radhiyallahu anha telah berkata, hadis diriwayatkan oleh Sa'ad, di mana kata Nabi kata apa dia? Antaranya, ma daraba Rasulullah biyadihi imra'ata qat wala khadiman wala daraba syai'an qat illa an yujahida fi sabilillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sekalipun memukul. Sekalipun tak pernah Nabi pukul. Siapa dia? Imra'atan, seorang perempuan. Yang dimaksudkan isteri. Tak pernah sekalipun Nabi pukul isteri. Wala khadiman, begitu juga tidak pernah pun sekali Nabi memukul khadam dengan tangannya yang mulia tadi. Wala daraba syai'an qat, dan tidak pernah sekalipun Nabi memukul sama ada isteri, sama ada khadam dengan tangannya ataupun sesuatu benda pun Nabi tak pernah. Illa an yujahida fi sabilillah, kecuali dalam berjihad fi sabilillah. Dalam berperang bukan sekadar pukul, ada orang kena panah, ada orang kena pedang, kudung tangan kan. Itu dalam perang dibolehkan. Kalau perang tak boleh sentuh, itu perang dingin namanya. Itu perang dalam main game over, main PlayStation kan. Main dia perang dalam tu, kita kat sini tak berbekas pun kita tembak pun tak mati. Kenapa? Kerana itu hanya karikatur mainan itu yang berperang. Kalau perang betul tidak ada maaf bagimu. Bahkan dalam perang ini harus kita berbohong. Bukan sekadar dia pancung kepala, kemudian kena panah, buta, sakiti. Dalam perang itu bolehlah kita sentuh orang, bahkan berbunuh orang yang mati. Tapi kalau tanpa sebab, Nabi tidak pernah bukan sekadar bunuh, pancung, ataupun potong tangan, ataupun panah, ataupun luka, ataupun kerak leher. Tak pernah sentuh pun seorang perempuan, seorang khadam dan sesuatu dengan tangannya yang mulia. Nabi tak pernah pukul kecuali dalam perang. Bahkan Nabi kata, al-harbu khid'ah, perang itu tipu daya. Dalam perang boleh kita menipu. Sepatutnya menipu ini sifat mustahil bagi Nabi. Kan? Salah satu min alamatin nifaq, 3 tanda orang munafik, salah satunya iza hadasa kazaba, apabila bercakap dia bohong. Bahkan sifat wajib bagi Nabi antaranya siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Mustahil bagi Nabi, lawan bagi siddiq kazib, bohong. Lawan bagi Nabi iaitulah amanah. Lawan dia khianat.
Lawan bagi fatanah bijaksana, baladah bodoh. Lawan bagi tabligh menyampai, kitman menyembunyi. Sifat mustahil bagi Nabi iaitulah bercakap bohong. Tapi dalam perang boleh bercakap bohong. Al-harbu khid'atun. Nabi kata perang itu tipu daya. Dia cakap tipu. Dia bercakap tipu. Boleh dalam perang. Dia buat satu perangkap sama. Kemudian dia menyamar menjadi musuh. Dia masuk ke kelompok musuh. Dia berlakon. Kemudian dia lalu ikut perangkap tadi yang boleh iaitulah mematikan musuh 10 orang. Dia letak sesuatu yang tajam dalam tanah, dia tutup dengan sesuatu nampak macam tanah, ada satu jalan yang selamat, jalan tak selamat. Dia pun tanya kita sebagai seorang Islam dalam perang ni, mana jalan selamat, mana jalan tak selamat. Maka ketika itu boleh kita berbohong. Kita tahu jalan tu tak selamat, ada perangkap. Tapi dalam perang boleh kita berkata bohong. Ini jalan selamat. Jalan A ni jalan selamat. Walau jalan A kita buat perangkap sama untuk bunuh musuh-musuh. Kita bercakap bohong. Jalan A ni selamat. Kita kata walau tak selamat. Ketika itu dibenarkan. Kerana dalam perang. Boleh. Bahkan kita perang psikologi. Perang dari sudut perang saraf. Dia buat satu pembohongan. Kami mempunyai bala tentera 50,000 prajurit. Walau bukan 50,000. 50 orang saja. Dia ada 50 orang, dia bohong buat 50,000. Kan bohong. Boleh. Pada waktu malam dia letak ubun ataupun ungu api. Dia bawa ungu api ada 50,000. Dia letak pada tiap-tiap penjuru. Musuh nampak macam 50,000. Tapi orang tak ada, api saja. Orang ada 50 orang saja. Dia berkata pada musuh, kami mempunyai 50,000 bala tentera. Tengok tu, pada waktu malam penuh satu bukit dengan ungu api 50,000. Walau orangnya tak ada 50 orang saja. Ini contoh boleh berbohong di dalam peperangan. Itu kita belajar kemudian, diharuskan iaitulah kita bercakap bohong dalam 3 keadaan. Boleh tengok dalam Riyadhus Salihin, kitab hadis, iaitulah bab diharuskan berbohong. Salah satunya dalam perang. Yang kedua, mendamaikan dua orang yang bertelagah ataupun berbalah. Si A dengan si C balah, kita si B duduk tengah-tengah, kita bercakap bohong sikit-sikit boleh untuk mendamaikan dia. Kita beritahu si A, Ahmad, saya wakil daripada wakil si Ali, dia bagi tahu saya, dia minta maaf lah kejadian semalam, sebenarnya dia tak sengaja, dia tak maksudkan begitu, jadi saya wakil, dia minta maaf. Kita pun pergi pula sisi, kita kata saya ni wakil daripada pihak A, dia minta maaf pada awak kejadian semalam, dia nak berdamai. Padahal kita bohong. Kita tak ada mana-mana wakil pun, kita saja untuk mendamai. Akhir sekali si A dengan si C jumpa kat pasar, dia boleh berbaik bertegur siapa kerana pembohongan kita. Boleh untuk mendamaikan dua orang yang bertelagah. Tapi sifat kita ini sebenarnya bukan macam tu. Sifat kita ni si A dengan si C baik, kita jadi si B yang menghasut mengadu domba supaya bergaduh di antara dua jiran ini. Ini sifat yang tak elok. La yadkhul jannatan namamun, tak masuk syurga orang yang menghasut mengadu domba. Antara yang ketiga, kalamul mar'atu an zaujatiha, cakap seorang suami tentang isteri dia. Dia bercakap bohong untuk memupuk kasih sayang. Jadi suami cakap pasal isteri, benda tu tak betul. Dia cakap tu bohong. Diharuskan. Contoh macam mana? Dia kata, I tengok hidung you ni mancung lah macam hidung Datuk Shah Rukh Khan. Isteri dia kata pada suami. Padahal hidung kemik, hidung pesek. Isteri, suami pula kata pada isteri, awak ni memang putih. Putih melepak. Tidak ada orang yang paling putih di dunia ini kecuali awak. Kalau lebih spesifik, awak ni memang putih melepak. Putih seputih-putihnya di Bandar Terusik, tak ada orang yang paling putih. Awaklah yang paling putih. Kan bohong. Suami dia hitam, isteri dia hitam metalik. Hitam sampai nampak mata saja. Benda hitam, dia kata you ni paling putih di Bandar Terusik. Kan bohong. Maka boleh. Kenapa? Kerana cakap suami untuk isteri untuk mengikat kasih sayang. Tak bolehlah kita bercakap lurus bendul. Walaupun betul kita cakap dia hitam, kita kata hitam. Malam pertama pula tu. Malam pertama kita cakap benda betul, tapi tak sesuai. Memang kita cakap betul. Kita cakap pada isteri kita ni, awak ni memang hitam ya.
Orang yang paling hitam dekat badan Husin, oh ni awak lah. Memang betul pun. Kalau ikut ranking memang hitam sungguh. Dia cakap benda tu betul. Nampak gayanya tidur bawah katil lah dia malam tu. Walaupun dia jadi raja sehari. Dia cakap tu betul. Awak ni dah lah hitam. Pendek tak cukup inci. Dah lah pendek, hitam lagi. Hidung kepek. Kepala botak. Dia kata pada suami dia. Bukan sekadar punggung tonggek, perut bucik. Memang betul dia cakap. Tetapi dia kata, abang nampak slim lah. Abang nampak kurus. Walhalnya boroi. Abang yang paling handsome, paling kacak, paling macho. Walhal paling huduh dekat kampung tu. Jadi dia bercakap benda yang nampak macam bohong, tapi dia haruskan. Cakap suami tentang isteri untuk mengikat kasih sayang. Kemudian dalam perang, satu lagi apa dia? Mendamaikan dua orang yang bertelaga. Selain pada 3 tempat yang diharuskan ni, Ustaz tak tahulah mana timbulnya bohong sunat tadi. Mungkin filem P. Ramlee kot. P. Ramlee kan aja. Kita pun ikut lirik lagu tu berbanding dengan lirik hadis kan. Dia kata apa dia? Senangnya dalam hati kalau beristri dua, seperti dunia anak yang punya kepada istri tua, kanda sayang padamu kepada istri muda. I say I love you. Istri tua merajuk balik ke rumah istri muda. Kalau kedua-dua merajuk, anak kahwin 3. Mesti pandai pembohong, mesti pandai temberang. Kita ambil lirik ini lalu kita pun bohong sunat. Ustaz, nak kahwin 2 bohong sunat, kahwin 3 bohong sunat. Sebab dia ajar mesti pandai pembohong, mesti pandai temberang, mesti pandai tipu ataupun istilah budak kata kencing isteri. Kena kencing, kena tipu, kena kencing, kena mesti ni wajib. Walhal ketika itu sebenarnya kita sedang berbohong yang tidak ada pun dalam hadis. Kembali kepada cerita kita tadi, iaitulah bukan sekadar al-harbu khid'atun, perang merupakan satu tipu daya. Boleh dalam perang kita menipu, bahkan bukan sekadar boleh menipu, boleh bunuh, boleh pancung, boleh panah, boleh menyakiti kerana dalam perang. Tapi dalam tempat yang lain tak boleh. Termasuk Nabi dikatakan oleh Aisyah tadi, Rasulullah tidak pernah sekalipun memukul seorang perempuan ataupun isteri dengan tangannya, tidak pernah memukul khadam dan tidak pernah memukul suatu benda pun illa an yujahida fi sabilillah, kecuali baginda berada menjadi mujahid ataupun berjihad fi sabilillah. Kecuali dalam berjihad fisabilillah memang saling pukul memukul, kawan tu tumbuk, kawan ni tumbuk kan, supaya musuh kalah, kita menang. Jadi dalam perang sahaja Nabi tak buat, kecuali dalam perang. Kita perang antara suami isteri, pinggang mangkuk, melayang, benjol mata. Kenapa? Dipukul dek suami. Semuanya ini hadirin dan juga hadirat ada pada muka surat 137. Kita sambung lagi, walaupun boleh pukul, tetapi kita akan tengok hujungnya nanti, pukul macam mana yang dibolehkan. Antaranya, hadis daripada Ibnu Sa'ad meriwayatkan, apabila seorang perempuan datang kepada Rasulullah mengadu suaminya memukulnya. Jadi suami pukul dia. Lalu baginda pun berkata kepada sang suami yang pukul isteri tadi, isteri pergi mengadu pada Nabi. Nabi kata apa dia? Yazallu ahadukum yadribu imra'atu darbal abdi summa yazallu yu'anikuha wala yastahyi. Nabi kata, tergamakkah seorang kamu memukul istrinya seperti memukul seorang hamba, kemudian dia memeluknya pula, tidakkah dia merasa malu? Nabi kata, waktu malam kamu peluk, kamu cium, kamu istimta' kan, kamu jima', kamu melakukan hubungan intim, mulut dia bertemu mulut, bahkan lebih daripada itu ketika bercumbu. Tiba-tibanya pada siang harinya kamu pukul isteri sebagaimana pukul hamba. Ada yang ambil tali pinggang, balun, yang ada ambil penyapu, balun, pukul.
malam dia peluk cium. Dia kata, alangkah malunya, teruknya kamu. Tergamuk kamu buat begitu kan? Tergamukkah seorang lelaki memukul isterinya seperti memukul seorang hamba, kemudian dia memeluknya pula pada waktu malam. Tidak malukah kamu? Nabi kata, wala yastahyi. Tidak rasa malu ke kamu? Dayusnya kita sampai begitu. Jadi habis nombor 4. Ni hadirat nombor 4 ni. Nampak tak? Nombor 4 ni. Nombor 4 ni kita kupas minggu depan ataupun bulan depan pertemuan yang lain. Moga-moga kita dapat sedikit ilmu daripada ayat itu, dan Ustaz nak tambah. Masa kita baru 35 minit. Ustaz rasa mula kuliah dalam pukul 7.55 ataupun pukul 8, dan isyak lebih kurang 40 ataupun 45 minit. So ada paling lama mungkin Ustaz ada 10 minit, paling sikit mungkin 7 minit sebelum waktu isyak. Ustaz nak top up ataupun tambah sedikit apa yang dimaksudkan wadribuhunna ini, dan pukullah mereka. Okey, pukullah mereka. Apa yang dimaksudkan dengan pukul mereka? Kita boleh memukul isteri, di antaranya iaitulah memang dalam Islam dibenarkan untuk memukul isteri. Ada klausa yang Allah kata wadribuhunna, maknanya perkataan daraba itu disebut Allah suruh pukul. Tapi ingat, pukul tadi tak sama dengan fajliduhunna, pukul pada kulit sampai sebat, sampai keluar kulit, itu kita sebat, cabuk orang berzina. Allah kata fajliduhunna, pukul mereka, cabuk mereka ataupun sebat mereka. Kat sini Allah tak kata fajliduhunna. Allah kata lepas daripada wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna, bukan wajliduhunna. Kalau kita belajar bahasa Arab, jaladan ni kulit, fajlidu kita sebat ataupun cabuk pada kulit. Jaladan ni kulit. Kat sini wadribu, maka perkataan daraba itu, pukul itu, ada perselisihan yang panjang di antara alim ulama. Jadi pukul yang macam mana? Tafsiran yang pertama yang paling popular memang benar-benar pukul lah. Kita pukul isteri memang benar-benar pukul. Perkataan pukul. Adapun Ibnu Abbas menyatakan pukul yang tidak memberi bahaya. Memang pukul tetapi tidak memberi bahaya, sebagaimana kita baca tadi. Bahaya kalau kita pukul di mulut, di muka, di di hidung, di telinga. Jadi tak boleh di muka. Bahaya kalau kita pukul di dada, nanti rosak organ dalamannya. Bahaya kalau kita pukul di perut. Jadi yang tidak membahayakan. Ibnu Abbas kata pukul yang tidak membahayakan. Seperti pukul dengan menggunakan kayu sugi, dia kata. Kalau guna kayu sugi ni, kayu siwak ataupun berus gigi, kan? Berbanding dengan kita guna kapak, kita guna tongkat, kita guna kayu, hanya berus gigi. Jadi kalau kita pukul dengan kayu sugi, okey, nama pukul juga, kena kulit juga, tapi tidak membahayakan, bahkan ia untuk pengajaran. Adapun Hasan Al-Basri, ulama zaman tabi'in, dia kata pukul yang tidak mendatangkan bekas pada kulit. Pukul tapi tak berbekas pada kulit. Kalau kita ambil kayu, kita pukul di lengannya, patah lengan. Kalau kayu bertemu dengan lengan dia, patah lengan. Tapi kalau ambil kayu sugi, kita letak pukul pada lengan, tak patah lengan dia. Tak ada bekas pun. Kalau kita pukul, tak ada bekas pun, sebab guna hanya kayu sugi. Ataupun berus gigi lah. Maknanya sesuatu yang kecil lah. Pukul yang tidak mendatangkan bekas pada kulit. Kalau kita pukul pun tak kuat lah. Kemudian tidak mendatangkan bahaya dengan cara telapak tangan yang terbuka dengan menepuk pada badan kecuali muka. Guna telapak tangan kita ini. Telapak tangan ni kan. Kalau kita buka, kalau kita tutup, kalau kita genggam macam ni, tumbuk macam tu, kuat dia. Tapi kalau telapak tangan tadi, okey, kita buka, kemudian kita tepuk pada badan. Badan dia ni telapak tangan kita tepuk pada bahu, tepuk pada ni kan. Nama pukul juga kan. Kecuali tak boleh lah, walaupun kita tepuk macam ni di muka, tak boleh. Tapi dengan cara detail begitu dikatakan, maka itu pun sudah memadai. Kita buka telapak tangan kita, awak ni pada bahunya kan, dia tak pernah kena pukul, tiba-tiba sekali kena pukul. Walaupun begitu, Nabi kata tadi anda telah baca, apabila seseorang kamu memukul, iza daraba ahadukum falyattaqil wajha, maka hendaklah dia hindari daripada pukul di muka. Antara lain Abu Mas'ud Al-Ansari ni, dia pernah pukul seorang hamba abdi, hamba saya. Maka Nabi nampak perbuatan dia memukul hamba.
Nabi pun menjerit daripada belakang. Nabi kata apa dia? I'lam Aba Mas'ud, Allahu aqdaru alaika minka alaih. I'lam, ketahuilah kamu wahai Aba Mas'ud Al-Ansari, Allahu aqdar, Allah lebih berkuasa bertindak alaika ke atas kamu. Minka alaih, berbanding tindakan kamu terhadapnya. Walaupun dia hamba kamu, kamu majikan, Allah lebih berkuasa bertindak ke atas kamu berbanding tindakan kamu terhadapnya. Maknanya Nabi melarang, jangan kamu pukul hamba. Kenapa? Kerana Allah lebih layak memukul kamu di hari akhirat nanti kerana kamu pukul seorang lain. Sampai begitu sekali nak mengelak daripada pukul. Tambah-tambah pukul isteri. Lalu ketika itu Aba Mas'ud pun berhentikan, stop daripada memukul hambanya, lalu dia memerdekakan hambanya. Bukan sekadar dia tak pukul, dia terus bagi hurriyah, kemerdekaan. Dan apabila dia bagi tahu kepada Nabi yang Abu Mas'ud terus memerdekakan hambanya setelah Nabi tegur begitu, Nabi pun bagi respon. Nabi kata apa dia? Nabi kata, amma law lam taf'al lalafahatkan nar. Amma law lam taf'al, seandainya kamu tidak buat demikian, kamu tidak berhenti daripada memukulnya dan kamu tidak memerdekakannya, lalafahatkan nar, nascaya kamu akan disambar di nar api neraka. Itu tentang betapa nak mengelak daripada pukul walaupun hamba saya, hamba abdi hak milik dia, namun begitu Nabi melarangnya. Tambah-tambah pukul isteri. Ada sikit lagi hadirat-hadirat dalam 5 minit rasanya. Kerana kuliah kita 45 minit, sekarang ini 41 minit 39 saat. Antara lain mungkin boleh Ustaz tambah sikit. Antaranya apa dia? Memang kita pukul wanita itu tidak digalakkan. Okey, dalam mana-mana masyarakat pun tidak digalakkan. Dan kebenaran untuk kita memukul ini dalam ayat tadi pun langkah yang ketiga kan. Lepas fa'izuhunna, kemudian wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna. Kaedah yang ketiga tadi. Kalaulah kaedah nasihat berguna, jangan terus pukul. Kalau kaedah hijrah itu bermanfaat, jangan kita gunakan kaedah memukul isteri. Kerana dia merupakan tahap yang paling hujung. Kalau terpaksa kita gunakan, bahkan kalau nak dipukul isteri pun ada syarat. Di antara syarat yang pertama, tidak menyebabkan luka dan juga patah. Kerosakan organ dalaman lah kalau kita tendang di perutnya, tendang di dadanya. So pukul tadi antaranya tidak berterusan dan bertalu-talu. Paling banyak 3 kali. 3 kali itu pun pukul mungkin di lengan, mungkin di betis. Itu pun pukul dengan 2 jari ataupun pukul dengan kayu sugi saja. Itu pun tak boleh banyak. Kalau kita ambil sesuatu kayu pula kau ni, itu dah emosional ataupun itu sudah langgar daripada syarak, iaitulah tidak berterusan. Pukul sekali. Batu 2 kali. Jangan kita pukul contohnya macam ni kan. Kita pukul awak ni. Kita pukul awak ni lebih 3 kali. Dahlah pukul dengan tangan yang kuat. Walaupun di tangan, tapi pukul. Awak ni. Kan? Cukuplah sekali. 2 kali lagi. 2 kali tunggu minggu depan pula. Contohnya, tidak bertalu-talu dan tidak terus-menerus. Antara lain, tidak pukul pada satu tempat saja berulang-ulang. Kalau kita pukul di lengan ni, satu. Kan? Jangan tempat yang sama. Tempat lain pula. Ini contoh saja kan. Awak ni kan saya dah langgar. Mari telapak tangan tu. Tak dengar je. Pun pegang saja. Sekali cukup lah. Tunggu tahun depan pula. Itu pun terpaksa pukul. Kalau dia tak pernah dipukul, tiba-tiba dipukul walaupun sekali, dia rasa itu pengajaran untuk dia. Antara lain, tidak pukul pada bahagian muka dan kemaluannya. Ini telah kita kupas. Antara lain, tidak menggunakan benda keras. Kita ambil kayu, kita ambil tongkat kita ambil tali pinggang kita kan. Bahkan tak boleh guna walaupun rotan. Tak boleh guna sebab sesuatu yang keras. Tak boleh guna rotan, tak boleh kain, guna besi, tak boleh guna kayu, tak boleh guna kuali, tak boleh guna balang gas, tak boleh guna apa yang di tangan kita pukul saya. Kenapa? Kerana Nabi kata tadi, apakah patut seorang kamu memukul isterinya seperti memukul seorang hamba, kemudian dia menidurinya isterinya pada waktu malam. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Hadirin sidang jemaah, di sini merupakan kaedah cara yang terakhir untuk kita menasihati isteri yang nusyus,
Mereka perlu ikut, apabila nasihat mereka tak ikut juga, maka mereka ditinggalkan tempat tidur. Dan kalaulah tinggal boikot tempat tidur mereka tidak berubah juga, maka sang suami terpaksa memukul. Jangan tiba-tiba saja kita terus pukul. Semua proses yang pertama, yang kedua telah kita buat dan masanya panjang. Kita bagi nasihat bukan sekali, berkali-kali, beratus kali, bahkan dah tahun yang ke-15 kita kahwin masih bagi nasihat. Kan? Begitu juga kita telah hijrah, boikot tempat tidur dia. Ini kesalahan-kesalahan yang dia tak boleh berubah juga. Akhir sekali kita terpaksa pukul, berpandukan syarat-syarat yang telah kita sebut, yang ulama nyatakan tadi. Moga-moga kuliah pada malam ini bermanfaat. Sama-sama kita doakan keluarga kita menjadi keluarga sakinah, keluarga yang bahagia, anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Jangan lupa ya, sidang jemaah muslimat dan muslimin, tolong baca doa, jangan tinggal selepas solat. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri dan anak-anak yang sejuk mata memandang, yang tenang apabila tengok muka isteri, muka anak, penenang jiwa. Waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah mereka imam, mereka menjadi pemimpin, mereka menjadi orang bertakwa. Okey, jadi anak kita anak yang soleh, kemudian isteri kita pun solehah, dan jadikanlah bagi mereka itu bukan sekadar pemimpin, mereka menjadi anak yang soleh. Kita kata Rabbana hablana, wahai Tuhan kami, anugerah kepada kami, Rabbana habla min azwajina, daripada isteri kami, wa zurriyatina, zuriat anak kami, qurrata ayun, sejuk mata memandang, waj'alna lil muttaqina imama. Jadilah kami bagi orang yang bertakwa pemimpin. Kita semua jadi pemimpin kepada orang yang bertakwa, bukan orang yang barwa ya. Hadirin sidang jemaah, Ustaz rasa cukup untuk malam ini. Terima kasih di atas perhatian yang diberikan. InsyaAllah kalau ada kesempatan kita jumpa pada bulan hadapan, menyambung muka surat berapa Abang Amiruddin. Kitab kita ini, kitab kita sampai muka surat 137. Bulan depan kita sambung 138 dan tajuk baru insya-Allah. Saya rasa bangga dan bertuah kerana masih lagi boleh berkuliah yang dianjurkan oleh pihak Surau Al-Amin Bandar Tun Hussein On ini. Walaupun kita pandemik Covid, tetapi masih boleh berkuliah secara maya ini. Moga-moga ada manfaatnya. Okey, hatta naltaqi fi syahrul qadim. Aqulu qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa natubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Al asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.